Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni untuk minggu kedua kita akan mula dengan topik tentang komputer hardware lah. So topik ni dia panjang sikit. Dia senang je, cuma dia panjang sikit. Dia slide dia banyak. So kita kena saya akan cepat sikit lah. Tapi jangan risau. Topik dia senang. So nanti kalau tak, saya akan share dia punya slide lepas kelas. So nanti awak semua baca. Kalau tak faham, kita discuss dekat Telegram. So topik 2 ni dia akan ambil masa lebih kurang 4 jam. So 2 minggu ni kita akan discuss tentang topik 2 ni lah, komputer hardware ni. So bahagian pertama adalah input dan output. So learning objektif dia, so apa ni, apa yang kita akan, apa yang awak semua perlu tahu di hujung topik ni, awak akan tahu tentang dia punya hardware lah, komputer keyboard dan apa ni, kepelbagaian keyboard yang ada, lepas tu pointing devices, lepas tu apa ni, purpose apa ni, kegunaan scanner, reader, apa lagi, printer, digital camera. Ni yang awal ni semua input, digital camera dan audio input lah, audio devices. Dan ni untuk kebanyakannya untuk output. Sekejap kalau awak masuk pula. Ni macam yang output, untuk output ni display lah, display, printer dan sebagainya. Okay, so dalam chapter ni kita akan ketahui tentang input devices yang common, yang selalu kita guna ataupun selalu yang ramai orang guna lah. Dan juga apa ni, hardware ataupun device untuk capture data dalam bentuk elektronik, dan juga audio input dan macam-macam lagi lah, type of printers, audio output, nanti awak boleh baca. So pertama, hardware yang pertama adalah keyboard. Ni kita consider sebagai input device atau input hardware. So keyboard ni banyak jenis lah, ada dan pelbagai bentuk bergantung kepada pengeluar ataupun brand tertentu. So dia ada yang built-in, ada yang built-in ni kira macam laptop lah, dia consider built-in. Wired ni untuk PC, dia akan beli wired punya keyboard ataupun juga wireless. So basically ada 3 lah. Dan kebanyakan keyboard ni dia akan ada buttons atas dia. Button tu berfungsi pelbagai lah. Ada dinamakan sebagai alphanumeric keys ni. Alphanumeric ni ada nombor-nombor kat atas keyboard korang, awak semua. Button numeric keypad, function keys, delete and backspace key, semua ni adalah. Ini sebagai contoh dia. Yang saya cakap tadi ada ni alphanumeric. Ada yang ada nombor, ada abjad. Ni untuk numeric, untuk yang nombor sahaja. Okey. Keyboard untuk mobile devices, dia berlainan sikit lah, macam smartwatch dia ada panggil apa ni, on screen keyboard. Sekejap ada kalau awak masuk lagi. Right. Macam smartwatch, smartphone, dia ada on screen keyboard, jenis on screen keyboard. Lepas tu ada lagi lah, ada universal keyboard. Ni kebanyakan ni guna di till lah, di post apa ni, point on sales, kat kedai-kedai dia akan, kebanyakan dia akan guna universal keyboard. Sebagai contoh ada dalam gambar ni, nanti awak semua boleh tengok. Pointing devices ni alat untuk kita pointing lah. Contoh macam mouse. Itu juga dipanggil mice. Tengok tempat lah, ada panggil mouse, ada panggil mice. Lepas tu ada pen yang macam Apple Pencil, tu kira pointing devices lah, ataupun dipanggil stylus. Selain tu apa ni,
devices yang use touch input, also known as pointing devices. Ni contoh dia mice tadi. Mice pun ada mice ataupun mouse pun ada pelbagai jenis, ada yang mechanical, ada yang elektronik, ada yang optical, ada yang guna laser, ada guna optik, dan macam-macam nanti awak boleh baca. Semua ni mudah je. Kegunaan mice ataupun mouse semua orang tahulah, untuk pointing kita punya monitor ataupun kerja kita di dalam punya komputer lah. Nak move around, nak edit dokumen pun kita boleh klik, dan sebagai nak lukis pun boleh juga menggunakan mouse, macam guna Photoshop. Ada orang guna mouse untuk lukis dan sebagainya. Mouse dan mice ni ada dua type of connection. Sama macam keyboard tadi, wired dengan wireless. Wired tu dia pakai, selalunya kebanyakannya sekarang pakai USB lah. Dulu dia pakai port apa nama, saya pun lupa. Tapi kebanyakan sekarang dia pakai USB port. Okay, dan ataupun wireless. Ni jenis mouse dan mice tadi lah. Dan sini ada kegunaan dia. Untuk point, untuk klik, right click, tu dia punya function lah. Pen and styluses, macam saya cakap tadi, salah satu daripada pointing device juga. Kegunaan dia banyak juga untuk melukis. Siapa yang suka melukis, instead guna mouse, guna pen ni lebih mudah untuk mereka melukis. Digital lah, lukisan digital. Selain daripada tu, boleh sign form ataupun boleh menulis, instead guna keyboard, kita boleh tulis menggunakan pen ataupun styluses. Macam-macam lah kegunaan dia. Ini contoh dia punya kegunaan. Pen-based computers and mobile devices. Boleh guna pada smartphone, tablet computers, desktop computers tu. Wacom company ni satu company yang hasilkan drawing devices. Dia ada pen dia ada dia punya alat untuk sebagai input untuk lukis, dan juga ada pen untuk melukis. Wacom ni quite famous lah dalam lukisan digital. Okay, itu contoh-contoh dia. Ni sekejap ada lagi kawan awak masuk. Okey, kegunaan dia macam saya cakap tadi lah. Saya beritahu tadi, untuk fill digital forms, guna handwriting, instead of kita type, kita boleh guna pen untuk tulis. So sekarang, trend sekarang adalah teknologi menuju ke dia panggil perceptual computing, iaitu guna 3D gesture ataupun pergerakan kita dia sebagai input. So dia perlukan kamera, untuk kamera ataupun voice recognition devices lah, untuk ambil sebagai input dan akan compute di dalam komputer untuk melakukan tugas-tugas yang tertentu. Okay, perceptual computing tadi mungkin in the future digunakan untuk kita belajar online. Contohnya hands-on online lah. Contohnya macam mekanik ke kan. Mekanik dia kena, untuk belajar dia kena hands-on. Kena pegang spana apa semua nak buka. So in the future mungkin diorang boleh menggunakan teknologi perceptual computing ni untuk merasai macam mana hands-on di dunia nyata. Mungkin kita belajar online akan berterusan sampai in the future. So itu salah satu daripada dia punya konsep dia lah untuk digunakan. So selain itu sebagai satu input lagi. So ni selain tu digital pen ni nanti awak boleh baca. Kegunaan ni biasalah untuk melukis dan pelbagai lagi. Untuk menulis, untuk sign dokumen. Ini contoh digital pen tadi. Menulis, melukis, sign ataupun nak sign dokumen, sign payment. Okay, hardware yang seterusnya adalah touch screen.
Touchscreen juga dikenali sebagai ataupun known as a input devices, hardware. Dia punya kegunaan dia sama je, untuk masukkan input lah. Selalu kebanyakan dia ada di smartphone, smartwatch, tablet, iPad dan sebagainya. Untuk masukkan input sebagai nak menulis, melukis, sains dan sama. Dia punya fungsi dia sama. Okay, ini contoh-contoh touchscreen tadi untuk personal komputer. Sekarang pun laptop pun ada yang dual. Ada yang boleh touchscreen, ada yang sekali dengan kita boleh input pakai keyboard. Lepas tu yang lain tu mobile devices ataupun iPad, Samsung Tab dan sebagainya. TV pun sekarang dah ada yang ada kawan awak nak masuk. TV sekarang pun kebanyakannya dah ada yang boleh touchscreen untuk kita pilih ataupun monitor. Untuk yang ni mungkin monitor Surfaces Hubs ni mungkin monitor daripada Microsoft untuk dibuat presentation lah, senang. Okey, ni pointing devices yang lain adalah sebagai gitar ataupun gaming devices. Gitar, siapa main Guitar Heroes kat PS ke? Dia ada gitar mainan yang boleh digunakan sebagai input. Selain daripada tu, gamepad controller pun digunakan sebagai pointing devices, sebagai input devices lah. Dan banyak lagi lah. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada augmented reality. Kegunaan dia adalah untuk overlay data input dalam kita punya sistem sama ada. Selalunya pada smartphone lah, sebab smartphone mudah dibawa ke mana-mana. So, kegunaan dia adalah kegunaan augmented reality ni bila kita guna handphone kita macam dalam gambar tu lah, kita pergi kat sesuatu tempat, lokasi, kita nak tahu apa kedai ataupun info-info tentang lokasi tersebut, kita just pointing je kita punya iPhone punya kamera ataupun phone punya smartphone punya kamera, nanti dia akan detect data untuk premises ataupun kedai-kedai tersebut. So dia akan show pada kita punya display tentang kedai-kedai tersebut. Contohnya kedai pakaian, kedai makanan. Dalam contoh ni dia bagi tahu kedai yang ada berdekatan lorong tersebut lah, yang dia dapat detect menggunakan smartphone tu. Ada kedai baju, ada kedai makanan, berapa star. Itu salah satu kegunaan augmented reality. Yang lainnya nanti saya tunjuk video apa itu augmented reality dan awak boleh Google untuk faham lebih lanjut. Okey, seterusnya input devices yang seterusnya adalah scanner, readers dan ataupun digital camera. So ketiga-tiga ini adalah input devices. Scanner ni kegunaan dia untuk scan dokumen ataupun form dalam bentuk fizikal ataupun hard copy, scan untuk ditukar kepada digital yang boleh disimpan dalam komputer. Readers ni sebagai satu alat untuk membaca. Dia ada satu alat dia kita panggil readers lah, tapi dia boleh membaca teks kepada buku. So dia akan, alat ni kita jalankan pada teks dalam buku tersebut, nanti dia ambil data tu, nanti dia akan bagi input dalam bentuk suara. So orang yang malas membaca, dia nak dengar, dia boleh pakai yang tu lah. Ataupun orang yang mungkin dia ada masalah dalam membaca tapi dia boleh faham bila dia mendengar, dia boleh guna alat readers tersebut. Digital camera macam biasalah, tu ambil gambar dan ditukar kepada digital, so boleh simpan dalam komputer. Ni scanner tadi. Scanner pun ada 2-3 jenis. Salah satu adalah flatbed scanner. Salah satu lagi dia ada portable scanner yang boleh dibawa ke mana saja. Portable scanner ni selalunya kecil sikit lah daripada flatbed. Selain itu daripada ada 3D scanners. 3D scanner ni digunakan untuk scan objek 3D lah, macam kita nak scan satu kerusi ataupun bangku ataupun TV lah. So 3D scanner ni akan scan TV tersebut, so dia akan hasilkan data dalam bentuk 3D. So dia akan simpan sebagai digital data, so kita akan boleh tengok melalui komputer ataupun smartphone kita dalam bentuk 3D. Ini contoh scanners tadi.
Dia ada flatbed scanner, ada portable scanner. Ni saya cakap tadi, portable scanner yang boleh, ataupun reader. Dia panggil reader. Dia boleh scan words tu then diterjemahkan sebagai audio. Ataupun dia boleh simpan data tu wirelessly pergi ke komputer dan sebagainya. Tengoklah kegunaan dia macam mana. Yang ni portable 3D scanner. Dia nak scan objek dan jadikan dalam bentuk digital ataupun 3D digital images. Okay, quality scanning dan resolution. Quality dia bergantung kepada dia panggil DPI, dots per inch. Maknanya setiap inch tu ada berapa dot. Lagi banyak dot per inch tu lagi berkualiti dia punya gambar ataupun image yang dia capture. Sebagai contoh yang kat sebelah kanan tu dia ada comparison 3 images. Salah satu dia ada 96 dpi, 300 dpi dan 600 dpi. Kalau kita tengok, selalunya DPI yang tinggi itu akan menghasilkan gambar yang lebih berkualiti ataupun lebih sharp. Tapi bila DPI ni tinggi, dia akan hasilkan higher resolution. Higher resolution tadi tu yang kita nampak gambar tu lebih sharp lah. Tapi dia akan menghasilkan larger size. Size yang besar. So dia akan makan banyak size kita punya storage kalau kita simpan. Barcodes and barcodes reader. Ini barcodes lah. Macam biasa, awak semua boleh nampak barcodes ni di mana-mana. Items yang awak beli di pasaran, tak kisahlah pasaran ke, supermarket ke, barang ke, kebanyakan dia mesti ada, kebanyakan dia akan ada barcodes. Dan barcode reader ni adalah device yang digunakan untuk baca barcode tersebut lah. So barcode ni dia ada dalam beberapa jenis. Satu dia UPC, Universal Product Code. Ini tu nanti awak semua boleh Google lah UPC, barcode, jenis barcode ni. ISBN ni untuk kegunaan selalunya buku. Buku dia akan pakai barcode, dia bagi nama ISBN. Kod 39 tu pun satu jenis barcode. Barcode ni kalau nanti awak Google, awak akan nampak lah. Selalunya awak akan nampak pada barang-barang yang awak beli. Tak kisahlah makanan ke, alatan ke, apa lagi, electronic devices ke, kebanyakan dia ada barcode. Sekarang kebanyakan macam kita pergi Mr. DIY, kita boleh check harga dengan menggunakan barcode tersebut. Sebelum kita pergi kat kaunter bayar, dia ada satu station barcode reader yang dia letak kat dinding tu. Kita bawa kita punya barang yang nak beli tu, kita pun check kat situ, gunakan barcode tu, nanti dia akan paparkan harga berapa. Selain pada barcode bentuk yang macam tradisional tu, sekarang ni kebanyakan barcode dalam bentuk QR code. Yang ni awak semua selalu tengok lah, macam-macam di pelbagai tempat ada. Dekat website ada. Kalau awak dah complete My Sejahtera pun nanti dia akan ada bagi QR codes ni untuk check dan sebagainya. Ini satu contoh barcode tadi lah. Dan juga digital universal barcode UPC ni macam ni. Macam ini. Kebanyakan kita selalu tengok ni ISBN untuk buku. Ini QR code yang sekarang ramai orang pakai. Ni kod lain-lain lah, barcode yang jenis lain. Yang intelligent mail codes ni digunakan di post mail lah. Kalau awak sekarang kita kurang hantar barang ataupun surat pakai post. Dulu diorang nak detect, nak tahu macam tracking lah, macam tracking number. Dulu dia akan ada intelligent mail codes ni pada surat. So diorang boleh tahu di center mana dah sampai mana dia punya surat ataupun barang tersebut. Okay, ni contoh barcode readers. Tu dekat pasar raya. Selalunya kalau kita beli barang, dia akan scan pakai dia punya fixed barcode readers tu. Ada yang portable ni kebanyakannya ni saya tengok kebanyakan dekat
cepuh selaju. JNT dia kadang dia ada barcode reader yang portable ni. Yang lain tu macam biasalah. Yang ketiga ni dia pakai QR code. Okey, kemudian radio frequency ID, RFID. Okey, RFID ni adalah satu teknologi yang simpan data. Dia ada simpan data, dia boleh baca dan juga dia boleh transmit data. Dia ada tag dia. Kebanyakannya RFID ni kita boleh jumpa dia dalam pakaian. Bukan pakaian lah, dia kat tag pakaian tu dia akan ada RFID tag. Ataupun dia boleh attach ataupun letak di mana-mana sajalah sebagai kegunaan dia sebagai untuk, kalau untuk kedai tu, store tu, supermarket tu adalah untuk dia check inventory. Contohnya barang dia Apple, dia masuk banyak ni, so dia nak check satu-satu susah, so dia pakai RFID tag ni. Bila barang tu dia scan dekat kaunter, dia boleh detect data tu, Apple ni dah keluar daripada inventory dia, so dia boleh tahulah, owner boleh tahu ataupun tuan kedai boleh tahu yang dia punya inventory, dia punya stok dia dah berkurangan sikit. So daripada situ, daripada data tu dia boleh fokus lah berapa banyak yang dia nak beli untuk tambah ataupun bila dia nak beli dan sebagainya. RFID readers pun ada pelbagai, ada yang handheld, ada yang portable dan stationary. Ini salah satu RFID dalam tag, dalam label. Dia label shipping ni dia macam stiker. Dalam stiker tu dia ada RFID circuit. Dan dia tampal pada kotak lah. So contohnya macam GDEX ke ataupun apa yang besar-besar, company kurir yang besar-besar yang hantar overseas, selalunya dia ada label shipping yang mengandungi RFID. So dia orang boleh tahulah, boleh tracking dah sampai mana barang yang dihantar. Itu contoh lah untuk tracking inventory, electronic tool collection. Banyak kegunaan dia untuk ticketing application, untuk tiket. Daripada dia macam automatically lah, macam automatic lah. Contohnya macam tiket kan, kita beli tiket daripada dekat tiket counter tu orang nak check, kalau dah ramai sangat nak check, dia pakai RFID punya sistem. So bila sampai dekat dia punya counter, dia punya reader boleh detect tiket awak tu menggunakan RFID sistem ni ataupun teknologi ni. Data betul, tiket awak memang beli sah, so pintu akan terbuka, so awak pun boleh masuk contohnya. Selain tu ada juga dalam driver license ID selalunya, ataupun kat sini contohnya US passport. Kebanyakannya US ada pakai, kita ada pakai RFID. Kita ada pakai pada kebanyakannya pada kedai supermarket, kedai pakaian, makanan. Kebanyakannya ada RFID punya tag ni, kita tak perasan pun. Selain daripada RFID, ada juga New Field Communication Technology. Ini kebanyakannya dia lebih maju ataupun lebih advance daripada RFID tadi. RFID tadi dia boleh communicate dalam short range je. Contoh RFID tadi lupa pula, dekat kedai baju kebanyakan dia ada reader dia dekat pintu masuk dan pintu keluar masuk tu. Kat situ kalau baju yang tak dibayar ataupun terlupa bayar ataupun dah bayar tapi staff tu lupa nak turn off ataupun write off dia punya RFID punya chip tu, so nanti bila kita lalu keluar daripada kedai baju tersebut, alat tu detect, dia akan berbunyi lah. Itu contohnya. Ini NFC ni untuk kat sini dia short range wireless communication juga. Dia macam RFID tapi dia range dia lebih, tak ada lebih, dia dekat, dia perlukan dekat supaya untuk keselamatan. Kalau jauh, RFID tu dia macam jauh sikit range dia, kita lalu je, dia punya reader tu dalam macam 1 meter dia boleh dah detect. Macam kita pass pintu keluar masuk tadi kan, dia boleh detect. NFC ni kita dekat, selalunya phone ataupun credit card ataupun debit card untuk kita bayar di kaunter bayaran lah, macam till, kedai makan sekarang banyak guna NFC. Pakai credit card ataupun debit card, kita
dia panggil paywave, macam tu lah paywave, kata wave je. So dia detect data kredit kad kita ataupun debit kad kita, lepas tu payment pun berlaku, pembayaran pun berlaku. Kebaikan NFC ni dia boleh simpan lebih banyak data berbanding RFID. RFID tu data dia boleh simpan sikit je, dia punya data storage pun kecil je, so dia boleh simpan berapa kilobyte. So NFC ni dia boleh simpan banyak data, data-data tentang kita punya alamat ataupun data-data pembayaran tadi lah, macam credit card punya data, debit card punya data semua dia boleh simpan banyak. Kebanyakan diguna dalam contactless mobile payment. Selalu awak semua selalu guna. Ni contoh-contoh RFID dan NFC application untuk shipping, untuk check. Kebanyakannya selalunya check untuk inventory lah ataupun tracking system. Ni untuk ticketing tadi. Ni ada untuk mobile payment. Kebanyakan dia pakai NFC untuk mobile payment macam ni. Kita wavekan je credit card ataupun debit card pada kaunter pembayaran. Nanti awak boleh Google tengok Tercenggu punya RFID. Ini salah satu contoh. Itu salah satu contohnya lah. Optical mark reader dan optical character recognition. Ini adalah contoh membaca text character, lepas tu dia convert ke dalam bentuk elektronik. Contoh dia macam ni, dia optical mark readers ni selalunya digunakan untuk kertas test. Kan kertas test kan kita ada tanda, kalau waktu SPM dulu tanda ABC contohnya lah. And then untuk kira satu-satu manually ataupun nak check soalan tu betul salah manually makan masa, so dia akan ada satu alat readers yang dipanggil optical mark reader ni, dia akan baca lah based kepada data yang dia ada. Kalau soalan satu apa yang betul ABCD, nanti dia akan check lah betul ke salah. So semua itu akan dilakukan secara digital. Salah satu lagi contoh dia adalah kat Malaysia tak guna selalunya untuk questionnaire. Jawab questionnaire pun kalau ada form yang berbentuk kita tanda bulat-bulat tu, kebanyakan dia akan guna reader optical mark ni untuk baca dia. Optical mark characters ni adalah untuk membaca karakter seperti contoh ni macam di check. Ada nombor-nombor tu, untuk memudahkan dia membaca, dia akan pakai optical characters ni. Macam contohnya dalam dokumen, ni dalam utility bill, nanti awak boleh tengok lah. Utility bill kita pun kebanyakan dia ada optical characters ni. Selain daripada tu dia ada magnetic ink character. Dia consider sebagai optical character juga, tapi dipanggil lebih kepada nama magnetic ink character. Digunakan dalam perbankan, dalam bank, untuk apa ni, macam saya cakap untuk tengok, untuk check tadi. Kat check kita tu dia akan ada karakter yang bank gunakan. So dia ada mesin dia, MICR ni lah, untuk check benda tu. Yang lain-lain ni macam biasalah teknologi dan kita, teknologi dan awak. Yang selalu kita guna mobile payment, digital wallet. Banyaklah kat Malaysia ni, Apple Pay ada, Google Wallet ada, apa lagi, Boost ada, GetPay ada, apa lagi, macam-macam lah. Itu salah satu dia punya contoh lah yang menggunakan NFC teknologi tadi. Ni contoh je tadi, banyak kat Malaysia pun banyak. Okay. Selain daripada tu, input devices yang lain adalah biometric readers. Ini untuk membaca fingerprint ataupun voice, bergantung kepada alat. Kalau dekat PC dia ada fingerprint reader.
dekat smartphone sekarang kebanyakan pun ada fingerprint reader, dan juga ada voice recognition macam Siri, Google, Alexa, tu voice recognition, consider sebagai biometric readers. Dia boleh standalone ataupun built-in. Built-in ni macam dia dalam komputer, dalam PC, dalam laptop, dalam smartphone. Standalone ni macam Google Alexa tu, dia ada standalone. Dia salah satu je devices dia untuk detect voice recognition, dan daripada situ dia akan hantar dia punya proses ataupun dia punya command ni kepada alat-alat yang lain dalam rumah tersebut. Digital camera pun sebagai input devices, salah satu hardware juga. Fungsi dia adalah mengambil gambar ataupun rekod video, dan dijadikan dalam bentuk digital yang boleh disimpan dalam PC, komputer dan smartphone dan lain-lain sebagai dia. Dan digital camera ni pun ada banyak jenis lah, bergantung kepada harga dan juga pengeluar, jenis, brand. Semua tu kenapa ada banyak ni sebab yalah, bergantung kepada kepada pasaran lah. Ada yang mahal kerana sebab dia kualiti lebih baik, murah sikit kualiti dia kurang baik sikit, bergantung kepada kegunaan masing-masing. Macam ni, sini ada kamera quality ni dikira ataupun dimeasured in megapixel. Lagi besar megapixel dia, pengeluar selalunya akan jual lebih mahal. Dan juga storage dan macam-macam lagi lah. Digital camera ni kita selalu tengok, phone pun ada, smartphone pun ada, kita consider digital camera juga. Ada yang kecil, ada yang personal use, ada yang professional use, dan macam-macam lagi lah. Digital video cameras. Digital camera tadi dia ada fungsi video dan juga foto, dia boleh ambil gambar dan video. Tetapi ada juga digital video camera yang specifically untuk merakam video sahaja. Selalunya broadcaster selalu guna device ni, macam TV, broadcaster yang besar-besar, dia akan guna digital video yang spesifik untuk ambil video sahaja. So selalunya alatan ni lebih mahal lah daripada digital camera tadi. Ni just contoh digital camcorder. Ada kawan awak nak masuk lagi? Sekejap Okey. Ni contoh lah digital camcorders ni. Sekarang ni mungkin kita dah jarang tengok, tapi broadcaster ataupun broadcasting punya unit masih pakai. Kalau yang TV besar lagi, dia punya digital video kamera dia lebih canggih, kualiti lebih baik, dan harganya pun lebih mahal. Kita sekadar guna yang personal use macam ni lah, yang Sony keluarkan dulu ada selalu kebanyakan. Sekarang ni kita banyak pakai video kamera pada phone. Audio input, salah satu lagi device, input device yang input device untuk hardware. Kerja dia atau kegunaan dia adalah untuk merakam audio dan menterjemahkan ataupun menjadikan dalam bentuk digital. Semua input devices ni adalah untuk jadikan dalam bentuk digital, senang disimpan dalam komputer, dan senang untuk dibawa ke mana-mana, senang nak edit macam-macam lah. Kat sini untuk audio input ni banyak lah, ada audio input, ada voice input. Salah satu kegunaan dia adalah untuk speech recognition system. Macam saya cakap tadi, kegunaan untuk Alexa ke, macam-macam. Smartphone, kadang smart TV pun kita boleh kawal guna voice. Macam dalam kereta-kereta yang terkini, vehicle yang terkini pun dia ada voice recognition. Kita just cakap turunkan tingkap, dia akan turunkan tingkap. Itu kegunaan dia lah, audio input. Ni music input tadi. Music input system ni kegunaan dalam untuk music lah, untuk artis musician, untuk record dia punya dia punya gitar punya audio ke dalam bentuk digital yang senang dia orang nak edit kemudiannya nanti. Macam-macam lah, dia ada yang untuk mikrofon, untuk nyanyi, untuk suara guna mikrofon.
keyboard yang digital punya, electronic keyboard untuk masukkan data dalam bentuk digital. Gitar pun ada yang boleh, ada gitar kapuk tu dia tak ada lah, tak ada apa ni, tak ada electronic controller yang boleh input data, tapi dia kena pakai recorder lah, mungkin microphone ataupun apa booms ke untuk dia record dia punya gitar. Kebanyakannya gitar-gitar ada juga yang elektronik, so yang elektronik gitar ni dia boleh terus masukkan data dia ke dalam PC untuk di record dan sebagainya. Nanti awak boleh baca dan awak boleh Google juga dekat Google, awak boleh cari juga dekat Google dia punya contoh-contoh lain. Okay, kemudian ni display devices, macam biasalah, display devices ni adalah output hardware. Lepas kita record data, PC dah compute, dah jalankan proses tu, dia nak memaparkan apa output dia. So ni salah satu output hardware dia lah, display. Antaranya adalah monitor PC kita, monitor laptop, monitor smartwatch kita, smartphone kita, consider sebagai monitor ataupun display devices. Selain itu TV pun sebagai display devices untuk apa ni, output. Selain itu apa lagi? Signage, digital signage kalau dekat kedai-kedai ataupun pasaraya ada, kebanyakan ni akan pakai digital signage. Dekat kedai-kedai macam F&B pun macam KFC, dia ada pakai, sekarang pun dah banyak kebanyakan ni, ataupun McD kebanyakan ni dah pakai digital signage. Dia pakai monitor untuk paparkan dia punya iklan ataupun harga makanan, menu dan sebagainya. Ni contoh-contoh dia lah, macam-macam awak boleh tengok semua dah familiar semua ni. Untuk display devices hardware ni dia menggunakan paparan dalam bentuk, kita panggil gambar paparan tu, image tu dalam bentuk dipanggil pixel. Sebab tu ada phone ataupun ada komputer, dia ada 1080p. P tu pixel lah, pixel per dia punya monitor tu. So lebih besar pixel dia, lebih jelas ataupun lebih sharp dia punya gambar ataupun video. Itu dalam pixel, dalam mudah kita nak faham, dia orang akan selalunya akan bagi tahu dalam HD lah, HD 4K. HD tu dalam lebih kurang 1080 pixel per berapa lah. Tengok lebar dan panjang dia lah. Kalau 4K tu pixel dia lebih kurang 4 kali ganda daripada HD tadi. HD 1080. Kalau 4K tu pixel dia lebih kurang 4000 lebih lah. Pixel tu macam dalam image tadi, dalam dia pakai DPI, dot per inch. Pixel tu lebih kurang macam tu konsep dia. Maknanya pixel tu dot, tapi dia per screen lah. Dalam satu screen tu dia boleh berapa banyak pixel dia boleh dapat. Lagi besar pixel, lagi sharp. Dulu display ni dalam bentuk hitam putih. TV lama pakai hitam putih lah, sekarang dah pakai color. Ada satu lagi dulu, kita panggil CRT. CRT ni dia pakai panggil apa, dia ada tube dalam dia untuk dia pancarkan cahaya untuk TV ataupun monitor sebab bentuk pun besar-besar, dalam dia ada satu tube. Sekarang dah flat panel, sekarang dah nipis-nipis semua. CRT tu cathode ray tube. Cathode yang dia cathode ray ni dia fungsi adalah tembak cathode punya elektron kepada display tadi untuk hasilkan pixel-pixel dan dipaparkan sebagai bentuk gambar ataupun video. Contohnya lebih besar, lebih bulky, dan lebih berat. Sekarang ni sekarang dah tak adalah CRT TV ni ataupun CRT monitor, sekarang pakai semua flat panel, LED, LCD, OLED. Itu kebanyakannya flat panel display sekarang lah. Ini adalah macam mana kita nak tentukan size, aspect ratio dan screen resolution. Size dia selalunya kita beli laptop ataupun TV, dia ada panggil 55 inci, 32 inci. Laptop pun ada 13 inci, 14 inci, 16 inci. So macam mana dia kira inci dia adalah secara diagonal, daripada hujung ke hujung. Itulah hujung ke hujung monitor tersebut ataupun hujung ke hujung TV tersebut. Kalau 55 inci maknanya daripada hujung bawah kiri ke hujung atas kanan tu berukuran 55 inci.
macam mana pengeluar nak tentukan dia punya panjang dan lebar dia, tu bergantung kepada pengeluar tersebut. So, tapi bila 55 inci tu, dia punya ujung ke ujung tu, screen size dia mesti 55 inci. Macam laptop pun, kalau 13 inci, ujung ke ujung 13 inci. Bentuk dia nak panjang macam mana, lebar macam mana, itu bergantung kepada pengeluar. Tapi kebanyakannya dia akan guna standardized lah, dia punya lebar dan panjangnya. Aspect ratio ni, contohnya aspect ratio untuk screen lah, 16 ratio 9, ada ratio 1, 1 ratio 1 bermaksud dia betul-betul square, petak tepat je. Ini pun bergantung kepada sistem komputer ataupun sistem PC tersebut lah untuk dipaparkan bentuk apa. Kita pun boleh default dia akan paparkan dalam bentuk, contohnya dalam bentuk 16 ratio 9. Tapi kita pun sendiri boleh tentukan bergantung kepada kita nak lah. Kita boleh tentukan ratio 3 ratio 2, 1 ratio 1, bergantung lah. Okay. Screen resolution tadi tu lah, based pada on pixel tadi tu, berapa banyak pixel dia. Okay. Kemudian video adapter, interfaces and port. Ini adalah salah satu video card. So kebanyakan video card ataupun video adapter ni dia datang dalam 3 jenis port. Ada jenis VGA, ada jenis VDI, ada jenis HDMI. VGA ni selalunya laptop atau PC yang ataupun perkakasan yang lama dia banyak pakai VGA. Tapi kebanyakan sekarang dia banyak pakai laptop ataupun PC sekarang banyak pakai HDMI. Itu yang common port interfaces dalam monitor dan komputer lah. Selain daripada tu, port-port yang selain daripada tu adalah USB. USB pun dia consider sebagai port lah, USB port. Dia ada USB Type A, USB Type C, apa lagi sekarang ni. Banyak lah USB port-port ni. Bukan tu je. Ini video card, salah satu video adapter yang digunakan di dalam PC. Kalau untuk PC, video card dia besar macam ni lah. Kalau untuk laptop, video card dia kecil je. So untuk PC ni, video card dia ada 3 interfaces ataupun 3 port. Ada port tu ada 3 interfaces yang boleh dia connect. Dia ada VGA, HDMI dan DVI. So dia boleh connect pada mana-mana monitor yang menggunakan connection tersebut lah. Ada yang macam projector, kebanyakan dia guna VGA. Projector dulu kebanyakannya ataupun monitor dulu kebanyakannya guna VGA punya interfaces ataupun port. So komputer boleh connect pada monitor tersebut. Dan sekarang kebanyakan ni guna HDMI. So senang, semua standardized. So dalam video card ni banyaklah dia punya komponen dia. Dia ada fan, dia ada GPU. GPU ni graphic processing unit untuk handle hal grafik video tersebut. Dia ada video RAM dan macam-macam fan. Fan ni kegunaannya, kipas ni kegunaan untuk menyejukkan video card tersebut. Selain itu, contoh display, dia ada wired, wireless dan high definition. Wired ni yang guna wire lah. Kita sambungkan kita punya PC kepada monitor menggunakan HDMI. Itu wireless. Kita gunakan macam smart TV. Kita boleh connect kita punya phone menggunakan Bluetooth ataupun wireless kepada kita punya smart TV, dan kita boleh paparkan kita punya paparan di smartphone kita ke TV. Itu wireless punya display. Dan high definition display. High definition tadilah dia punya resolusi dia. HD format dia pakai 1080p. Ultra HD dia pakai dia 4 kali ganda daripada HD format tadi. So lebih sharp, lebih jelas dia punya display dia. Dan ni contoh-contoh dia. Nanti awak semua boleh tengok. TV ada, kebanyakannya phone pun pakai. Ada 720p, ada 1080p. Selain tu, kita selain daripada display yang macam TV, smartphone, kita pun ada yang dipanggil wearable display, macam smart glasses. Ataupun sekarang Apple tengah membangunkan dia punya smart glass juga, untuk ada paparan pada dia punya
glasses ataupun cermin mata dia tu. Selain itu touch display boleh lah kita tengok dekat kios ataupun mana-mana tablet pun, smartphone semua pakai smart display, touch display ni. Teknologi display ataupun teknologi flat panel display ni, kebanyakan dia macam saya cakap awal tadi, dia ada LCD, dia ada LED, dia ada OLED. LCD ni liquid crystal display, stand for liquid crystal display. LED dia light emitting diode, maknanya dia ada diode yang memancarkan cahaya kepada display dia. So dia lebih sharp lagi daripada liquid LCD ni. Selain daripada tu ada organic lighting, light emitting diode, lebih maju lagi, lebih advance lagi daripada LED. So kebanyakan sekarang ni smartphone kebanyakan ataupun TV Samsung kebanyakan yang ada yang guna OLED. So tapi dia lebih mahal lah. Kebaikan dia adalah lebih efisien. Dia boleh buat TV ataupun monitor ataupun alatan tersebut lebih nipis. Dan energy efficient, macam ni lah. Ini contoh OLED display tadi. Ini awak perlu tahu dia punya basic je lah. Tak perlu tahu dia punya mendalam sangat. Nanti panjang pula cerita dia. Macam mana OLED tu berfungsi. Dia ada metal dan silicon backing kat belakang dia. Lepas tu dia ada depan dia ada satu organic layer. So metal silicon ni yang akan memancarkan elektron kepada elektron layer tadi. So dia akan hasilkan color. Ataupun dia ada LED dia kat situ. So glass depan dia tu biasalah. Setiap display dia ada glass depan dia. Untuk protection, untuk capture cahaya yang dipancarkan tu. Ni secara asas dia lah. Selain itu, selain daripada OLED, ada juga FOLED, ada TOLED, ada POLED. Ni kebanyakannya kita jarang guna sekarang. Dia masih dalam development. FOLED tu flexible OLED yang boleh display yang boleh dilipat-lipat ataupun yang fleksibel lah, boleh dipusing, dilipat, digulung. TOLED ni transparent OLED, display yang transparent, kita boleh nampak transparent, tapi dia dapat memaparkan info juga. Contoh dia flexible OLED ni, contoh daripada LG display ni lah. So display dia boleh digulung. Ni transparent OLED. Dia boleh tembus tengok, tapi dia masih dapat memaparkan info ataupun image pada display tersebut. Salah satu lagi display adalah electronic paper display. Ni kebanyakannya geng-geng ataupun mereka yang suka membaca, dia ada electronic display ni. Electronic paper display ni. Dia kebaikan dia adalah tak sakitkan mata. Dia macam baca paper, macam baca surat khabar, dia hitam putih je. Guna low power, boleh tahan lama bateri dia. Kegunaan ni untuk membaca lah. Kebanyakan dulu ada hitam putih, sekarang dah ada yang colour. So bergantung kepada pengguna yang ingin dapatkannya. Ada Microsoft HoloLens. Ni contoh wearable glasses tadi lah. Microsoft pun dia bangunkan HoloLens dia. Kegunaan ataupun jenis lain untuk flat panel display ni macam ni, ada interferometric modular display. Dia design asalnya untuk mobile phone dan portable devices. Ni display. Awak tahu basic display apa jenis ada? Dia ada OLED, dia ada FOLED, dia ada TOLED. Dia ada iMOD, ada plasma display. Plasma display ni sebelum ataupun dia pembangunan dia sekali dengan LCD. Waktu ada LCD display tu, plasma pun ada plasma display lebih murah berbanding pada LCD. So kebanyakan sekarang dah pakai LCD, so plasma ni dah dikira sebagai obsolete. Selain daripada tu,
projector sebagai display juga. Projector ni semua orang tahulah, yang satu alat yang memaparkan video ataupun image pada dinding ataupun pada skrin putih. Itu gunaan projector lah. So dia boleh memaparkan dalam pelbagai saiz. Dia ada wireless, dia ada juga yang pakai wire, kan macam-macam lagi lah. Contohnya ada pico projector. Lepas tu selain pada projector yang memaparkan cahaya, memaparkan video ataupun foto, ada juga sekarang keyboard projector yang memaparkan keyboard, button-button keyboard di atas flat surface lah untuk kita guna. Ataupun pakai di dalam ni dia masih dalam pembangunan dalam projek virtual keyboard, untuk kegunaan untuk mungkin disambung pada smartphone ataupun smartwatch ataupun apa-apa tablet yang perlukan keyboard yang bersaiz normal. Kalau smartphone kecil, so boleh connect pada keyboard projector ni, yang boleh memaparkan virtual keyboard ni atas flat panel, so boleh gunakan contohnya lah. Dan daripada tu ada 3D projector. 3D projector ni adalah memaparkan video ataupun foto dalam bentuk 3D, tapi dia kena guna 3D glasses, cuma mata 3D. Contoh dia lah. Ada data projector, ada pico projector. Pico projector ni portable lah, lebih kecil. Contoh ada keyboard projector kat sini. Ni salah satu contoh dia. Kemudian printer. Printer, semua orang tahu, adalah untuk print output, sama ada atas kertas ataupun hardware. Sebab hard copy, macam-macam lah kita boleh print dokumen ataupun pelbagai. Tapi kebanyakannya kita akan print atas kertas. Jenis-jenis ni pun ada yang ni ada impact printer pakai dot matrix, ada non impact printer yang selalunya kita guna inkjet ataupun laser, pakai liquid atau toner, yang boleh menghasilkan kualiti yang lebih baik. Dan printer ni dia ada color dan juga hitam putih. Contoh, dot matrix printer ni kebanyakan ni untuk dokumen macam slip gaji, kebanyakannya company ada pakai, contohnya lah pakai slip gaji. Dia boleh print dalam dokumen yang banyak lah dalam satu masa, tapi dia slow. Selain daripada tu, printer tadi non impact printer macam printer kita guna biasa tu lah, untuk print dokumen, print assignment, print gambar. Printer karakteristik. So printer ni untuk dia print gambar, dia akan base pada DPI tadi, dot per inch. So kalau 300 DPI, paparan dia normal. Kalau lebih besar, lebih besar dia punya numbers tu, contohnya 1200 DPI. So dia punya image yang di print tu lebih sharp. So untuk general purpose macam kita pakai 300 DPI. Untuk fotografer, dia pakai 1200 ke 2400 DPI. Itu untuk professional application. Contohnya macam nak buat billboard, signboard bergambar yang besar untuk papan iklan. Dia pakai printing ataupun saiz yang besar, DPI yang besar, 1200 ataupun 2400. Selain itu, karakteristik printer ni adalah dia punya speed. Ada yang laju, ada yang slow. So dia punya speed, kelajuan dia kira ataupun measured dalam page per minute. Maknanya dalam 1 minit tu dia boleh hasilkan ataupun boleh print berapa banyak page. Itu bergantung kepada jenis ataupun brand printer tersebut lah. Ada yang slow, ada yang laju. Untuk kegunaan yang organisasi yang banyak guna, dia nak laju, dia kena pakai yang fast speed printer lah. Biasa-biasa macam kita tak perlu laju sangat, sekadar nak print 10-20 dokumen, tak kisah. Sini contoh dia ada 15 to 65 ppm page per minute. Ini printer. Contoh printer, dia ada yang personal, dia ada yang pakai yang personal printer, ada yang network printer. Network printer ni kegunaannya banyak digunakan dalam organisasi macam universiti, office, yang di mana
semua kebanyakan komputer dalam office tersebut ataupun organisasi tersebut boleh connect pada satu printer menggunakan network company tersebut lah. So daripada mana-mana pun dia boleh print, ada satu tempat yang ataupun bilik printer, dia boleh terus print hantar ke bilik printer kat situ. Personal printer ni macam kita lah guna kat rumah. Connection dia banyak lah. Connection dia sama je. Dia selalunya ada USB, dia ada wired, dia ada wifi. Pakai wifi, dia ada pakai internet. Boleh connect pada iCloud kalau pakai internet. Selain daripada printer yang spesifik dia print, dia ada juga printer yang ada multifunction. Dia boleh copy, dia boleh buat fotokopi, dia boleh fax, dia boleh scan, boleh print. Kebanyakan printer sekarang dah ada yang dah boleh copy, scan dan print lah. Personal printer pun dah boleh copy, scan dan print. Okay, ni cloud printing. Biasalah kita connect pada cloud. Kita ada gambar ataupun ada dokumen, kita share kat cloud, Google Mail ke, Gmail, Google Drive ke, ataupun iCloud ke. And then ada printer yang ada capable ataupun ada compatibility dengan iCloud, so dia boleh connect melalui cloud, dan dia boleh printing melalui cara macam tu lah, via internet. Ini jenis-jenis printer. Laser printer ni jenis dakwat dia, jenis printer dia yang menggunakan toner. Dia awak boleh baca, mudah je. Daripada laser dia ada inkjet tadi, ada pakai ink. So nanti awak boleh search lah ataupun awak boleh study, buat comparison lah, apa antara toner dengan ink, apa beza dia. Dua-dua ni kita guna, dua-dua ni kebanyakannya kita gunalah. Tengoklah, kalau ada kita beli laser printer, ada kita beli inkjet printer, mana yang kita ada. Tapi kebanyakan kita guna juga. Ni contoh laser printer. Dia pakai toner, dia tak panggil ink, panggil toner. Ni inkjet printer, dia pakai ink. Itulah nanti awak, tugasan awak nanti awak cari, buat comparison antara ink dengan toner. Ink ni dia pakai, kebanyakan dia pakai toner ni, dia ada satu cartridge yang besar. Kalau printer besar dia pakai toner. Kebanyakan kita pakai inkjet yang cartridge yang kecil-kecil dalam printer tu. Lepas habis kita beli, kita masuk. Dia ada yang ada color dan juga ada hitam dia asing dengan color. So yang inkjet ni dia guna teknologi by spraying droplets pada kertas. Macam ni contoh inkjet punya ink cartridge dia. Dia ada bentuk macam ni. Selain pada printer yang biasa kita guna, ada juga special purpose printer yang boleh print barcode, print RFID, print label, macam-macam lah dia boleh print, bergantung kepada kegunaan. Sebab tu dia panggil special purpose. Tengok pada purpose dia apa dia nak print. Ada barcode, dia ada barcode printer. RFID ada RFID printer. Selain itu ada integrated and large format inkjet printer. Ni yang jenis besar-besar. Large format ni untuk print billboard punya poster besar-besar, ataupun untuk billboard punya iklan kan, dia pakai besar, so dia pakai large format ink. Kat ni kedai-kedai printer kita boleh tengok lah untuk print banner, poster dan sebagainya. Integrated ni biasalah, sekarang ni jarang dah ada. Dulu ada satu alat macam kamera digital yang integrated dengan printer. Kita ambil gambar, kita boleh terus print. Sekarang dia ada portable printer, kita ambil gambar kat smartphone, kita connect Bluetooth dekat portable printer tu, kita print lah. Yang ni contoh 3D printer. Tadi kita ada 3D scanner. Ni 3D printer untuk kita print sesuatu objek ataupun benda dalam bentuk 3D. Nak print kursi dalam bentuk 3D, nak hasilkan kursi kan. Selalu dia pakai plastik. Dia punya ink, bukan ink, dia punya apa ni nama, material tu selalunya plastik lah dia guna untuk print. Okay, so kemudian hardware yang output hardware yang seterusnya adalah audio output. Audio output ni biasalah speaker, headphone, headset, earbuds, semua orang tahu untuk audio. Untuk lepas kita save data melalui audio input, kita proses, jadikan lagu ataupun jadikan video. So audio tu kita akan
mainkan pada komputer punya speaker ataupun headphone dan sebagainya. Ini contoh dia lah. Ini summary lain-lain. Okey, sekarang pun dah pukul 10 suku. Kita rehat sekejap lah. 10 suku, 11 suku. Kita rehat sekejap. Habis untuk bahagian yang pertama. Nanti kita sambung untuk bahagian kedua.